Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kembali bersama saya Fazila Sayan, dealer aktif di bawah Public Gold dan juga dealer terlatih di bawah tim G100 Network. Topik pertama saya hari itu saya dah cerita tentang faktor yang menyebabkan saya beria nak buka akaun simpanan emas, dan hari ini saya nak berkongsi pengalaman pendek saya menyimpan emas. Okey, sebagai seorang penyimpan emas. Kenapa saya kata pendek? Sebab belum cukup 1 tahun lagi. Saya nak tanyalah, kita semua ada pengalaman menyimpan, betul tak? Tak kisahlah anda simpan di bank, tak kisahlah anda simpan di takaful, ataupun ada yang dah start menyimpan wang kripto. Saya rasa mesti ada. So, okey. Jadi dekat sini saya ada pengalaman simpan di dalam bank dan juga simpan sedikit wang kripto. Bila kita simpan dalam bank, of course kita nak orang kata jumlah dia menjadi makin banyak. Dan dalam masa yang sama kita nak juga bayaran dividen dia juga banyak. Okey. Jadi sebenarnya saya memilih tabung haji sebagai platform simpanan duit cash saya lah. Okey. Sebab apa? Sebab saya tahu dulu kalau kita nak simpan tabung haji, proses dia agak rumit. Segala apa jua transaksi, dia akan kena pergi ke kecawangan. Okey, kena ambil nombor, kena beratur. Lepas tu belum lagi kita saing dengan orang yang ada urusan haji. Kadang-kadang terpaksa mengambil cuti. Okey, jadi sebab yang rumit tu saya pilih nak simpan dalam tabung haji. Sebab saya rasa bila rumit saya akan jadi malas nak buat pengeluaran. Tetapi sekarang tabung haji telah pun melalui penambahbaikan, di mana dia juga ada proses online, dia ada tijari, lepas tu dia ada link dengan bank-bank yang terpilih. Okey, senang sangat anda nak buat semakan, senang sangat anda nak buat pengeluaran, hanya tekan sahaja. Betul tak? Okey. Bila kita ada proses online ni, of course duit kita lagi senang nak susut, lagi senang nak digunakan, nak ambil masa, nak tambah mengambil masa. Tetapi bila nak suruh dibelanja, nak suruh dihabiskan, tak payah disuruh, anytime je boleh buat. Jadi untuk kripto pula, sebenarnya saya tak cakap lah kita join platform kripto tu salah, tak. Tapi apa yang saya nak cerita pengalaman saya, di mana pengalaman ini boleh memberi manfaat kepada orang lain lah. Saya terjebak 3 platform. Okey, satu platform yang lebih daripada 5 tahun dan 2 lagi platform masih setahun jagung. Okey, yang 2 platform ni orang kata dia banyak tukar marketing plan, tukar orang kata sistem, upgrade sistem. Lepas tu dan dia juga apa orang cakap, ada tiba-tiba nak buat kripto sendiri. Okey, bukan senang ya kita nak buat kripto sendiri. Okey, melalui proses yang agak rumit. Jadi orang cakap bila join pun sebab kita tengok kawan dah buat duit. Okey, kawan sebagai testimoni. Jadi saya tak buat semakan tentang platform tersebut, dan saya tak ada ilmu pun pasal kripto sebenarnya. Apa yang orang tu cakap itulah bulat-bulat saya percaya. Okey. Jadi dekat sini saya cakap, saya ni senang untuk menyertai apa-apa platform tanpa ada knowledge, tanpa ada ilmu, tanpa membuat orang kata kajian. Yang ini menyebabkan saya pun dah tercedok. Bila dah tercedok baru nak menyesal. Biasalah manusia kan, siapa yang tak nak cepat kaya, betul tak? Okey. Pengalaman tersebut menjadikan saya sangat berhati-hati dalam memilih platform. Dan alhamdulillah Tuan Fuad telah memperkenalkan platform Public Gold kepada saya. Okey, dan saya start menyimpan tahun lepas lah, dalam pertengahan tahun macam tu, dalam tak silap saya bulan 7. Dan apa saya nak cakap sebenarnya, diri saya ada perubahan. Yang mana satu, tabiat saya yang sebelum ini nak beli barang punya senang, tak payah disuruh. Okey, tetapi sekarang bila saya nak beli barang, saya akan menjadi seorang yang berkira. Kenapa saya kata berkira? Saya akan buat comparison antara value yang barang saya nak beli dengan berapa gram yang saya akan dapat
melalui jumlah perbelanjaan saya tadi. Contoh kalau dia 100, okey. 100 kita simpan, kita dapat 0.37 gram dalam bentuk emas, dalam simpanan emas. Okey. Bila dah macam ni, barang-barang yang saya nak beli tadi tu akan melalui proses pengecaman lah. Okey, penambahan lagi keperluan ataupun kemahuan. Dan jadi bila saya tengok, bila dia pergi kepada kemahuan, saya cepat-cepat alihkan ke dalam bentuk emas. Okey, tabiat saya lagi satu adalah bila saya cakap sebelum ni, bocor wang, boros wang. Okey, saya senang sangat apa orang cakap nak membeli barang. Okey, senang sangat nak habiskan duit sebab saya tahu seminggu lagi akan gaji, bulan depan akan gaji. Jadi dekat situ kita dah plan macam-macam. Jadi bila kita simpan emas, of course kita cash tak ada tau. Okey, bila dah tak ada duit, kita tak ada plan macam-macam lagi nak beli barang. Okey, dari situ dia dapat merawat tabiat saya sebagai seorang yang boros wang. Dan lagi, bila saya simpan emas, saya ada allocation sendirilah. Maknanya simpanan saya dalam tabung haji tak pun mencukupi 10%, sebab pakar keuangan pun cakap kalau nak simpan dalam bentuk pelaburan, simpan at least 10% daripada gaji kita. So saya buat penambahan sikit lah untuk simpan dalam bentuk emas. Dan alhamdulillah ya, orang kata bila kita simpan ni kita ada target. Okey, dan saya target sebelum ini saya simpan emas 1 gram sebulan, dan sepatutnya dalam masa setahun saya patut ada 12 gram. Tetapi alhamdulillah saya punya target tersasar daripada 12 gram. Di mana value nilai emas tu sendiri adalah sekarang dalam 5 angka. Okey, 5 angka punya nilai. Saya suka sangat tahu sebab sebelum ni saya tak pernah pun menyimpan dalam bentuk 5 angka. Nilai dia hanyalah dalam 4 angka. Sangat-sangat sedih. Okey, jadi bila dalam 5 angka, ini menyebabkan memotivasikan saya untuk lagi menyimpan. Ada duit ekstra, ada duit lebih, saya akan cepat-cepat pindahkan dalam bentuk emas. Dan yang kata terakhir sekali, alhamdulillah juga bila saya dah join platform ni, saya diletakkan di dalam satu grup bimbingan emas yang dikendalikan oleh Puan Malia. Puan Malia adalah isteri kepada Tuan Fuad. Dalam tu macam-macam info dia bagi. Macam-macam cara untuk apa orang kata memotivasikan kita menyimpan dengan cara yang bijak. Ada juga pasal ilmu keuangan, ada juga tentang ilmu emas. Jadi tak kisahlah anda penyimpan, anda dealer, ilmu emas, ilmu keuangan anda perlu ambil tahu. Jadi ada beberapa checklist yang saya sediakan untuk anda, yang mana saya berharap dia dapat memberi manfaat anda bagi yang nak memulakan tabungan emas. Pertama sekali, platform pastikan platform tu betul. Pastikan platform tu kukuh. Platform tu wujud. Okey, PG Public Gold ni dia dah 13 tahun kat Malaysia. Dan apa yang best, dia ada 18 cawangan, di mana satu cawangannya ada di Indonesia dan selebihnya adalah di seluruh Malaysia. Dan lagi satu yang bestnya ya, kalau kata Public Gold ni scammer, Public Gold ni dah ada 500,000 penyimpan di seluruh Malaysia. Jadi dekat mana yang anda nak cakap dia adalah scammer. Okey. Yang kedua, kalau boleh carilah tim yang dapat mendidik kita penyimpan dengan ilmu keuangan, dengan ilmu emas. Okey. Dan of course pilihan saya adalah G100 Network. Dan ketiga, jangan salah pilih introducer ya. Sebab apa? Tak mau nanti menyesal di kemudian hari. Sebab introducer ini yang akan memberikan anda support system yang hebat, yang akan memberikan ilmu-ilmu yang orang kata daripada tim G100 Network. Dia akan sampaikan kepada penyimpan-penyimpan di bawah tim G100 Network. Jadi saya nasihatkan pilih introducer yang betul-betul dapat membimbing anda menyimpan dengan cara yang betul, yang dapat support anda bila anda ada masalah dengan sistem Public Gold. Dan ilmu, okey, bila kita nak sertai apa-apa jual platform, pastikan kita wajib cari ilmu. Jangan sekadar sertai disebabkan oleh kawan, okey, disebabkan oleh kita tengok dapat keuntungan yang banyak. Tidak, hanya dengan ilmu dia akan menjadikan kita mendorong kita ke jalan yang betul. Okey. Dan yang akhir sekali, kalau anda ingin memulakan simpanan emas, saya nasihatkan mulalah hari ini. Sebab apa? Sebab jika anda tidak memula sekarang, harga emas tidak menunggu anda untuk apa orang kata,
harga emas tu tak akan turun lah. Okay? Anda nak tunggu turun, harga emas tak akan turun sampai anda mengambil tindakan untuk membuka simpanan. Jadi, apa yang saya nak cakap, kesimpulannya, simpan di bank tidak relevan dengan saya. Okay? Sebab apa? Peribahasa simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bila kita simpan cash, dia memang tak sesuai dengan saya. Sebab saya sangat mudah untuk membelanjakan wang. Tapi bila saya simpan emas, alhamdulillah saya istiqomah. Saya tidak pernah lagi, orang kata, tidak pernah membuat simpanan langsung dalam masa sepanjang saya bergelar seorang penyimpan. Okey, jadi nasihat saya, cek betul-betul platform apa jua yang saya telah sampaikan tadi, dan pastikan apa orang cakap, ilmu tu anda cari. Jika anda berminat untuk menjadi penyimpan di bawah saya, anda boleh WhatsApp saya di 018-219-8004, ataupun anda boleh call saya, dan insya-Allah sebagaimana saya dididik oleh Puan Malia sebagai seorang dealer, dan seperti itu jugalah saya akan berusaha untuk menyampaikan segala apa didikan yang telah diberikan kepada penyimpan di bawah tim saya. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya pada hari ini. Insya-Allah pada topik akan datang, kenapa saya memilih Public Gold adalah tajuknya. Jadi berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.